من الذي لا إله إلا أنت وعلى عبدك وعلى علانك وعليك مستقيم أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sina jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi SAW, barang siapa, mafhum hadis, barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dalam konteks kefahaman yang kita kena perhalusi dan hayati adalah bagaimana pemikiran kita, tindak tanduk kita, perlakuan kita, percakapan kita, seluruh apa yang kita terjemahkan dalam hidup kita ini berpandukan dengan kefahaman yang benar. Kefahaman yang membawa kepada hasilan yang akan memberikan kesan baik. Ramai orang boleh berbuat, beramal boleh, berbuat boleh, bercakap boleh, macam-macam lah, serba boleh. Namun yang kita bimbang bagaimana kefahaman dia terhadap segala perbuatan yang diterjemahkan itu. Nak tengok bagaimana kefahaman dia, sudah pasti setiap perbuatan amal yang dilakukan berteraskan kefahaman yang benar, perbuatan yang itu akan memberikan dia kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada ganjaran yang mana Allah janjikan, yakni pahala. Dalam hidup ni jemaah sekalian, perbuatan kita, percakapan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari kita, kita pergi kerja, pergi pagi-pagi, keluar pagi-pagi. Kadang tu ada yang jauh-jauh datang. Saya pernah berjumpa beberapa orang kan, dia berulang alik kerja dia dekat PJ, berulang dari Melaka. Hari-hari. Dari Melaka naik train. Sebab apa tak nak pindah kat sana? Sana memang tak ada lah tempat dia, tempat kerjanya tu. Yang di situ, pertama sudah pasti tawarannya besar, boleh dia gagah tu. Ulang alik ke Melaka, saya tanya pukul berapa nak bangun tu? Pukul 4 dah naik train dah. Pukul 4 naik train dah. 4, 5, 6, 7 Ustaz. Pukul 7 sampai-sampai, yang ke pukul 7 tu sampailah kat PJ katanya. Allah. Gitu gini. Pukul 8 sampai ke ofis. Pukul 4. Tapi satu perkara dia kata, satu benda Ustaz saya nampak, bukan kata ulang alik tu, saya peluang lah untuk bangun malam. Tu dia. Dia nampak keuntungan kat situ.
Dia bukan nampak, dia kata apa, bukan saya ni, saya nak tinggalkan tugas jawatan saya, siapa nak bagi gaji RM15,000. Belum tentu kan kalau saya pindah tempat, belum tentu dapat balik RM15,000. Ni bukan soal apa yang kita dapat dalam konteks yang akan habis. Hari ini jangan salah faham. Apatah lagi kita busan dengan perbuatan yang dinamakan kerja. Kerja yang melibatkan harta. Dan dunia ni melibatkan harta. Dunia je harta. Malah boleh kata setiap sudut segi perjalanan hidup ni, toleh kiri kanan, depan belakang, harta belaka. Sehinggalah keluar perkataan, mana ada yang free atas dunia ni, Ustaz? Lalu guru saya pun cakap, kau ingat berurusan dengan Allah free? Dia ayat. Kau ingat berurusan dengan Allah free ke? Kita nampak berurusan dengan manusia dia tak boleh free. Ingat free-free ke buat kerja? Dah tu dengan Allah ingat free-free. Datang kuliah free-free je. Ingat tak dapat apa? Ingat Allah tu tak maha bijak. Tu bahasa patut kita fikirkan kat diri kita ni. Kita ingat kita bijak sangat mengatur keuntungan hidup kita. Wahlah kita pun tak apa cerdik nak mengukur keuntungan yang sebenar. Allah maha mengatur. Allah maha memiliki. Allah maha mencinta. Sudah pasti, kalau kita setara hamba pun fikir keuntungan pencipta, lebih dari itu yang memikirkan keuntungan atas kita. Lebih daripada itu, mas sekalian. Sebab itu tak ada istilah free pun dengan Allah. Tak ada. Tak ada istilah duduk saja-saja, entah-entahlah tak dapat gaji, tak dapat ekstra, dapat duit. Oh, dia pun buat biasa. Mana ada ekstra duit, bonus, dia bagi perhatian. Diingat itu gambar. Walau itu mesti beri perhatian atas kefahaman kita dalam berurusan kehidupan yang melibatkan harta. Ini mesti diluruskan kefahaman. Jangan sampai kita orang beriman, fahaman kita, keuntungan itu harta. Contoh. Walaupun dunia ini, urusannya, macam kita bincang tadi, depan, belakang, kiri, kanan, duit belaka. Harta saja. Sampai boleh keluar statement, ingat nak free ke? Macam tadi. Ingat free ke? Kita kena balas balik jawapan. Kena kilas balik jawapan tu. Habis tu ingat Allah free ke buat kita ni? Ingat aku datang kuliah ni free ke? Ingat aku pergi solat free? Semua berbayar. Dan Allah tahu, kita tak akan buat free-free punya. Sebab tu Allah bagi kita kefahaman, dipanggil ganjaran. Tapi ganjaran itu tidak nampak, jemaah sekalian. Dan di sini bila tak nampak, dia berkaitan tentang kefahaman. Benda yang tak nampak, yang nampak pun kadang tak faham, ni benda apa ni? Pak kata Piramli, jin ada titik atas. Apa bunyinya? Jin toncit katanya. Walaupun nampak pun, kalau tak ada kefahaman, tak guna juga. Apatah lagi bicara perkara tak nampak, pahala. Lagilah kena bagi kefahaman. Dan kefahaman ni bukan dengan amalan perbuatan. Bukan kita ingat, buat je lah Ustaz. Beramal je lah. Sama konteks, datang je kerja tapi tak ikut spek kerja nak apa. Sama je. Siap-siap pun tak dapat gaji. Tolak lagi dia. Kita pertama sekali kerja mesti tahu scope of work. Dia kena tahu scope of work tu kena ada. Ataupun dia panggil file major. Atas meja ni dia panggil file major. Guru saya Prof Nazri ni, bahagian kualiti. Saya dulu di PTC Iskandar tu berguru dengan dia. Dia ni dapat kat rumah dia kalau pergi datang rumah dia dekat Teping sana tu. Ni makan ni. Ni anak lelaki yang serve tu. Pinggan, cawan, saprah tu, sudu tak mana ambil dulu. Protokol panggil. Saya dah didahkan dengan protokol tu. Dia panggil setiap protokol tu, dia panggil file major. Atas meja tu ada file apa list dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan tiba-tiba saya nak kerja. Bukan. Saya nak kerja lah. Ikut suka saya tak. Ikut apa yang disuruh.
Sekarang kita beramal ikut apa yang disuruh ke ataupun ikut apa kita nak buat. Dah tu balik. Kita beramal ikut aku. Mana buat apa, time aku free buat ni, time aku tak free ke buat ni. Ikut aku. Mana boleh ikut kita? Konsep mudah macam kita je. Mana boleh ikut kita? Sekali datang pukul apa? Tak boleh. Terlajak rajin pun tak boleh. Rajin sangat. Kerja masuk pukul 8. Pukul 3 bantai panjkat lah. Apa hal? Rajin. Rajin sangat, balik pukul 5, pukul 6 tu dah habis dah. Dah, dia panjkat pukul 12 malam. Apa hal kamu ni? Saya nak kerja sepenuh tenaga. Tenaga kamu tak diperlukan. Aku kira tenaga kamu start pukul apa? 8 jam. Lebih pada tu, tanggung sendiri. Kita orang marah. Hargailah saya. Bergaduh kat situ. Bawah kata apa? Kau suka aku lah. Aku yang bayar kamu, ikut aku. Kalau tak nak ikut, terminate. Simple. Mana ada kita bos ikut kita? Kita kena ikut bos. Cuma tinggal lagi ada tolerate. Itu saja. Dan Allah SWT banyak tolerate kat kita. Punya tolerate yang Allah Ta'ala tak sama. Allah bagi kita peluang untuk memilih. Itu takdir tu. Bukan pilih itu atas kita. Ikut suka kita lah. Dah. Allah takdirkan ada pilihan. Allah boleh tak buat tak ada pilihan syurga je. Tak ada neraka boleh. Tapi Allah adakan syurga dan neraka atas sebab adanya takdir pilihan. Punyalah Allah Ta'ala bagi peluang. Kalau ikutlah Allah Maha Pencipta, no excuses. Tak ada minjam-minjam. Kita bagi modal pun, kita dah, orang kata naik share dah. Siapa bagi modal ni? Siapa funder besar? Aku. Baru funder, belum creator, belum lagi pencipta. Setara funder pun kita dah kembang dah. Ini duit aku Aku yang fund projek ni. 100% dimiliki oleh aku. Kita boleh tentukan. Dah Allah Maha Pencipta. Ni cara kita nak faham ni. Yang kita rasa hidup kita ni bebas ni kenapa? Soalan ni. Rasa macam bebas je. Rasa macam bebas, kita tak terikat, kita tak itu. Ni bimbang-bimbang ada masuk pemahaman yang rasa diri tu bebas. Dia panggil liberalisme. Membebaskan diri daripada tidak terikat, daripada takluk hukum yang 5. Tak terasa kita ni terpakai hukum. Yang ini wajib, yang ini haram, yang ini harus. Tak ada. Yang ini haram. Yang ada, aku-akulah. Ini hati-hati. Kepahaman begini hati-hati. Sedangkan kita tertakluk, terikat dengan jawatan hakiki yang dinamakan hamba. Apa pun jawatan kita selepas itu, permulaan jawatan terikat dengan tertakluk dengan jawatan hamba. Illa liya'budun. Disebut liya'budun ini adalah tunduk, patuh, taat, surrender. Tak boleh buat apa? Apa adanya. Ambil takrif hamba letak pada manusia. Cuba tengok hamba manusia. Apa kita nampak? Hamba pada manusia. Ada dia ada peluang tentukan baju apa nak pakai? Ada dia peluang dia tentukan makan apa nak makan hari itu? Ada dia peluang untuk tentukan hidup dia nak pergi mana? Ada dia peluang? Tak ada. Kau hamba aku, kau ikut apa aku nak bagi. Kalau aku bagi makan serupa dengan binatang makan, kau makan sepinggan dengan apa binatang aku pelihara. Ganas. Kalau aku tak bagi kau makan, kau suka aku. Hamba. Sebab tu diharamkan sistem perhambaan. Dikulikan kita. Dibebaskan hamba. Zaman dulu Islam. Peperangan lah, zaman perang dulu. Sementara Nabi berperang sehinggalah Nabi wafat. Habis peperangan, maka mansuh, ayat mansuh tu, dimansuhkan sistem perhambaan. Sehingga kat sistem perhambaan ni, kita boleh nampak kenapa adanya perkataan hamba dan wujud sistem itu suatu ketika dahulu. Supaya orang yang berfikir bahawa hamba itu sebenarnya tertakluk dengan tuan dia. Dah tu kita ni pekerja saja ataupun pekerja yang ada title hamba. Tu jawapan. Soalan lagi. Adakah kita sekadar pekerja saja ataupun pekerja yang terikat dengan jawatan hak ini hamba? Adakah kita suami sahaja atau suami yang terikat dengan jawatan hamba? Adakah kita isteri saja atau isteri yang terikat dengan jawatan hamba? Jawatan itu datang kemudian, isteri, suami, pekerja, apa pun, itu selepasnya.
Tapi yang utama itu hamba. Maka jikalau dia faham bahawasanya dia itu pekerja yang ada taraf ataupun title sebagai hamba, maka dia akan sedar bahawasanya hamba ini adalah jawatan yang mesti diperhalusi dalam konteks tadi, tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Patuhnya kepada siapa? Yang menciptakan aku. Allah SWT surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, aku jadikan dunia ni untuk apa? Dia tak adalah aku kerja ni untuk apa dah. Sebenarnya kerja ni, kalau payah nak jawab, sebab kadang-kadang tak boleh jawab. Sebab dia akan pergi macam ni, mas sekalian. Ada satu ketika dalam lifetime hidup kita ni, circle hidup kita ni, dia akan pergi satu soalan nanti, sampai bila aku nak buat kerja ni? Nak pula berlakunya konflik, berlakunya keadaan-keadaan yang bertentang. Asyik aku je nak bayar, dia ambil kesempatan ada aku. Asyik aku nak penat naik train, naik kereta, meredah jam. Bila aku nak macam ni? Ayat single lagi, bila aku nak dipergunakan macam ni? Dan ini soalan timbul dalam konteks lifetime kita, iaitu tempoh hayat hidup dunia. Tetapi ketika kita dah jawab dulu dengan jawapan yang menjawab segala perlakuan kita di atas muka bumi ini, hamba, aku hanya menurut perintah yang menciptakan aku, mentakdirkan aku hari ini. Sebab dalam Al-Sunnah wal Jamaah, ni buat iman, takdir kena jelas. Setiap yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita duduk dalam ketentuan. Tak buat apa-apa ke? Allah tentukan kita berbuat apa-apa. Allah tentukan kita melakukan usaha. Takkan kita boleh duduk saja. Try lah duduk saja. Takkan boleh. Mesti nak bergerak. Nak angkat tangan lah. Angkat kaki lah. Bergerak lah. Paling kuat goyang kaki lah. Goyang tangan. Bila nak habis? Bila nak habis? Goyang. Dia takkan boleh duduk statik. Takkan boleh. Sebab apa? Ada takdir yang telah Allah takdirkan kita untuk bergerak. Bukan kita gerak sendiri. Walaupun kita nampak macam kita, kan? Ustaz ni, gambar ni saya, cakap gaya mana saya nak buat? Cucuk langit. Step apa? Oh, terror nampak step lah. Allah jadikan step tu untuk kita fikir siapa jadikan. Bila kita boleh fikir, maka kita pun menjaga ikut suruhan dia. Maka tak adalah kita datang without purpose. Tak adalah kita datang kerja ni saja-saja. Tak ada. Allah takdirkan kita datang kerja ni untuk apa? Untuk kembali taat pada aku melalui apa yang aku takdirkan kamu lakukan. Hari ni kena pergi kerja. Berimanlah dengan apa yang aku telah jadikan. Beriman. Bekerja ni sebab Allah. Betul lah. Ini sebab lain. Baru datang tak ada istilah, sampai bila lah aku nak macam ni. Sampai bila lah aku nak macam ni. Dia tak akan ada istilah sampai bila. Dan tak ada istilah kita punya semangat. Kejap ada, kejap tak ada. Takkan berlaku. Kerana apa? Kerana kita sudah ada purpose. Dah ada tujuan. Orang yang ada tujuan, dia hidup dia tidak akan keruan. Dia tidak ada istilah tak keruan. Dia takkan tak keruan. Orang yang ada tujuan, nak pula tujuan dia jelas, dan nak pula ada ganjaran yang dia sedang nak pada tujuan itu. Malah apa saja kelengkapan yang diperlukan untuk sampai kepada tujuan itu, dia akan gunakan seluruhnya. Jadi contohlah tuan-tuan, kita nak pergi satu tempat. Kita nak pergi satu tempat, katalah kita kat KL nak pergi Perak lah kata. Ada tujuan kita pergi Perak tu sebab katalah ada kelas pula. Tujuan lebih jelas, ada kelas. Kelas mula pukul 9 pagi. Aku kena gerak pada KL pukul sekian-sekian. Berapa jam sampai 2 jam. Ada tak perkara-perkara yang boleh mempercepatkan lagi jalan? Ada. Dia akan cari jalan. Dia tak ada gangguan lah. Dia cari jalan. Macam mana nak sampai lagi cepat, lagi bagus. Sampai tahap lah dia beli private jet sendiri. Sampai. Dia tak ada gangguan pun. Dia tak termenung. Macam mana lah aku nak sampai ni? Tahulah apa nak buat ni. Kelas nak mula dah patutnya. Bagi orang yang tahu tujuan, dia tak ada istilah hidupnya tertanya-tanya. Hidup meleka. Dalam perkataan mudah saya gunakan blur. Tuan-tuan, ada ketika orang ni kerja blur. Saya dulu pernah praktikal satu ketika dahulu lah. 6 bulan praktikal saya. Saya course architecture kan. Sains, agama, sambung architecture. Saya background sains.
agama. Kemudian sambung agama. Ada orang dapat agama, dapat sains, tinggal agama. Ataupun sebab tak dapat sains, baru cari agama. Payah nak masuk sains ni. Kau senang student sains ni. Habis ingat student agama senang. Lagi susah sebenarnya. Student agama ni. Nah, kalau kita lihat bagaimana kepahaman disebut tentang kerja tadi, saya sempat praktikal sebelum nak habiskan subjek saya degree architecture. Tahu sampai sekarang saya ingat. Kau ni kerja macam celaka. Tahu kau kerja macam celaka. Ayat dia, minta maaf saya guna perkataan ni. Tahu macam robot. Aku suruh A, B, B. Walhal kita tak tahu benda tu, memang tak tahu. Dah tak tahu tanya. Rupanya saja buat mental torture kita situ. Lepas habis tu dia gelak belakang macam. Dia nak kita kena advance. Jangan jadi robot. Ikut itu je. Rupanya Islam begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari ni mesti lebih baik pada semalam. Jangan sama je. Sama ni orang yang tak ada tujuan. Malah dia makin down tu maknanya bukan tak ada tujuan dah. Langsung tak tahu ke mana. Ke mana hala pergi tahulah. Inilah ustaz saya boleh buat. Tahulah saya ni. Lala sekali apa yang buruk nama? Islam lah. Orang Islam kerja macam ni lah. Malasnya, tak kompetennya, tak fokusnya. Semua sifat buruk bubuh ke orang Islam. Walau orang Islam tu sendiri tak nak jadi orang Islam. Islam ni dia kena advance. Islam benda yang ke depan. One step ahead. Sebab tu Islam berjaya menguasai peradaban dunia. Punya hebat tak hebat Islam ni. Cuba tengok Nabi SAW para Anbiya. Apa kelebihan Allah bagi kat Nabi para Anbiya? Mukjizat. Mukjizat ni tak ada kat orang biasa. Tengok hebat orang Islam. Ada mukjizat. Mukjizat ni satu pertolongan Allah Ta'ala yang spesifik kepada hamba-hamba yang terpilih. Terutamanya Nabi lah. Nabi dan Rasul. Kita boleh dapat tak? Boleh. Dipanggil ma'unah, pertolongan Allah. Kalau kita kerja dengan Allah Ta'ala, kita tahu tujuan kita adalah untuk jadi hamba Allah. Nampak mudah title hamba Allah ni. Kalau kita jadi pekerja saja, kita dapat duit. Tapi kita jadi hamba Allah yang bekerja, bukan sekadar duit. Tapi keberkatan pada duit. Pahalanya lagi, syurga lagi aku jamin. Semangat aku bagi. Semangat-semangat ni bukan dapat dengan tempat kerja. Dan kerja tak semangat kita. Tempat sama. Saya pernah pergi satu training kat satu tempat, tuan-tuan. Sebelum PKP 2019. Di depan saya ada 80 orang waktu tu staff. Dan level staff dia semua ni kalau ikut pada gaji yang ikut level gaji dia semua consider jusasi. 13,000 ke atas. Nak jadi cerita tu sebab seorang tu kenal dia minta tolong ustaz bagi cerita sikit. Saya buat cerita lah. Bukan cakap maduk macam ni. Kita buat presentation. Inner Self Development Program. Kita bertanya sebab kita nak nampakkan apa sebenarnya Islam tu sebenarnya. Tapi dalam konteks yang different lah. Gaji belah-belah ribu. Boleh bosan. Masuk tempat bukan kecil-kecil anak ni tempat. Kena buka semua beg tinggal apa, tinggal kena scan macam ini, scan angkat tangan semua. Macam masuk airport. Tengok dia punya auditorium. Oh, canggih. Dalam canggih-canggih tu pun bosan. Setakat bagi duit boleh lah tuan-tuan. Setakat kita bermajikan, majikan boleh bagi duit dia. Dia nak bagi semangatkan kita pun tak larat. Seorang-seorang lemah semangat, takkan majikan nak turun seorang-seorang. Bangun, come on, kata. Tak ada. Paling kau apa ni buat training, buat seminar, kumpul ramai-ramai, okey mari kita naik semangat. Lepas tu balik, semangat hilang seorang-seorang. Tengok rumah macam nak roboh. Tengok rumah sepah sana, sepah sini. Balik-balik, Assalamualaikum. Pop, kain. Allah kata. Masuk-masuk rumah, MVP. Tak ada bau apa pun. Tak ada bau. Ya Allah, bau apa pula ni? Dah hilang semangat balik. Nak cakap apa? Di mana datang semangat? Sebab tu kena bekerja sebagai hamba Allah. Sebab ada satu lagi ataupun perkara yang lebih besar ganjaran yang diberikan dan dijanjikan.
Malah wa imah duit tu pun bersertanya dengan Allah juga. Tak ada dunia ni datang sendiri pun jemaah sekalian. Ini kepahaman yang mesti kena ada. Bukan kita datang kerja je, tidak. Malah kepahaman kita bekerja sebagai aku ni hamba yang bekerja. Tak payah. Aku ni hamba yang bekerja sebagai sekian. Aku ni hamba yang bekerja sebagai apa sekian. Ataupun aku ni hamba yang ditugaskan menjadi suami. Aku ni hamba yang ditugaskan menjadi isteri. Tak adalah istilah sampai bila saya nak macam ni. Ibu kena kuat. Ibu kena kuat. Dah beli belum buku tu? Ni nak tanya ibu ni. Tajuk dia ibu kena kuat. Ada tak? Tak ada jangan beli. Jangan tunggu. Nanti ada orang lain dia marah. Mana tidaknya? Memainkan perasaan. Memainkan perasaan. Perasaan wanita. Yang memang sangat mudah terkesan dengan perasaan. Dibawakan cerita-cerita betapa penatnya seorang ibu balik nak kena urus anak, balik nak kena urus suami, nak kena urus ni, ibu penat tapi aku kena kuat. Muka surat pertama saja saya dah menangis-nangis membacanya. Saya cakap satu je. Agak-agaknya lah, kalau ibu tu dibayar gaji 5 juta, nak menangis macam tu lah. No big deal katanya. Sebab tak nampak duit depan mata je. Kadang-kadang nak kata jadi mata duitan, marah. Tapi kita sendiri yang meletakkan kita mata duitan. Sebab apa? Tak ada duit. Mentang-mentang lah kerja tak bergaji. Mainkan perasaan saja. Nangis-nangis gitu. Sian nampak. Walaupun tak bergaji, tak bermaksud tak ada ganjaran, tak ada bayaran. Bayar tu. Tinggal lagi bayaran tu tak terbayar di dunia. Tu saja. Nilai dunia qalil, sedikit. Macam mana kita nak beli satu perkara, katalah duit kita ada 10 juta, yang kita nak beli itu 1 bilion. Macam mana nak beli? Tak boleh beli. Kena ada 1 bilion. Macam mana kita nak beli pahala? Dan nak bayar pahala? Tak boleh. Lalu Allah gantikan pahala di dunia dengan rasa gembira. Sebab tu saya pelik macam mana orientasi orang yang memberi semangat dalam bab amal, terutamanya amal-amal umum, bukan khusus. Orang tak ada lagi solat nangis-nangis, nak solat je nangis. Aku penat, aku kena kuat, tak ada lagi lah. Paling kuat pun dia malas, dia tidur dulu lah, lepas tu dia solat lah. Sampai-sampai solat menangis, potong beratnya. Tak, amalan bukan begitu je mas sekalian. Kalau nangis pun sebab dia mengenang dosanya, kemudian selesai. Yang ini beramal ni, ibu-ibu ni beramal. Ni yang bekerja lagi, kejap lagi balik, nak bersilat, nak masak lagi, nak uruskan ni. Amal. Tiba-tiba sedih. Amal bukan sedih. Amal itu mendapat kekuatan. Ini pertembungan ni. Ada dalil, ada. Rujuk dalam surah Al-Baqarah 25. Rujuk dalam surah Ali Imran 139. Bagaimana saranan dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan satu khabaran khusus bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril lazina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal saleh. Adakah kita beriman lalu kita beramal macam tadi kerana iman? Kita buat ni kerana iman, maksudnya kerana kita ni hamba Allah. Allah dah takdirkan kita untuk jadi seorang ibu, dan ibu ini mestilah begitu, begini-begini. Takdir yang telah ditentukan, yang kita pun tak tahu, lalu kita pun melakukan dengan suruhannya. Kita tak tahu pun apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Walau itu telah tertulis, maka kita pun melakukan. Maka Allah gantikan, walaupun tak nampak dengan bayaran harta, tapi gembira. Gembira sudah pasti. Sebab tu mana-mana pekerjaan yang tidak membawa kepada kegembiraan yang natural, yang dia akan dapat satu, dia buat simple. Dia bukan gembira ni, bukan kena reward, kena buat program, bulan-bulan kena masuk, sambut kat bawah, pom-pom. Tahniah, the best, pekerja cemerlang, masuk, buat ni perarakan masuk. Tak ada. Buat makan-makan, tak. Kegembiraan ini adalah anugerah Allah yang tanpa campur tangan makhluk. Buktinya, sebagai contoh tak jauh, bila kita dah terikat dengan solat, bayangkan solat yang pergerakan sangat minimum, apatah lagi setelah habis solat, kita akan dapat satu rasa yang lega dan melegakan.
Lega. Walhal less, kurang, facility kurang, tak ada apa, tak guna apa-apa pun solat. Muzik tak ada, apa tak ada, makan tak ada, duit tak ada. Solat antara amal yang tidak melibatkan semua benda. Bukan kena duit dalam poket dulu baru boleh solat, tak. Bukan kena ada makan, malah tak boleh makan. Time solat kita berpuasa. Time solat lah kita ada zakat juga. Dah solat tu ibadah terkumpul semua tu. Lepas kita relax. Itulah gembira. Contoh lagi. Contoh kita pakai kain ihram. Siapa yang pergi umrah. Orang lelaki terutamanya. Kain ihram bagi lelaki tu warna putih lah. Itulah dua helainya. Kan? Orang perempuan pakaian dia yang ada lah. Tak biasa dia akan pakai telekung lah. Senang kan? Telekung. Tapi setakat hari ni orang perempuan kan direlatekan dengan tak boleh statik dengan satu baju kan. Biasalah kan, betul? Dia mesti nak banyak baju kan. Angguk kuat tu. Betul Ustaz, betul. Kadang-kadang tu penuh dah mari dah. Dia punya alasan tak ada baju. Tahu tak apa maksud dia tu? Mesti berlaku kan? Baik mengaku. Bila ada baju banyak, dia sebut tak ada baju, bajunya ada tu kena sedekah, infak, keluarkan semua. Bukan simpan lagi. Dah nak sangat tak ada baju. Sekali suami pun masuk, betul bang tak ada baju. Mana baju kamu? Saya dah infakkan semua dah. Betul-betul bang tak ada baju ni bang. Suami pun kata, cerdik kamu kata. Ini kan buat konten tak ada baju, lepas tu campak baju balik kan. Tak cerdik. Kalau nak beli, keluarkan baju yang ada. Alah ini baru sekali pakai. Alah ini tak pakai lagi. Alah ini dah beli tapi keluar trend baru. Nak sayang simpan apa? Alah ni nak ke Ustaz orang nak barang second hand? Siapa kata? Tu ramai orang yang susah tak ada baju. Baju elok-elok tu keluarkan. Kalau niat ni kita dah beli dah. Setiap kali kita beli aku niat. Ni aku pakai sekali ni. Confirmnya ni. Confirm. Setiap kali aku beli aku dah niatkan nak infak kat siapa. Lepas dah beli pakailah, buatlah dry cleaning elok-elok. Nak kat siapa aku nak infak ni? Pergilah cari. Inilah alasan untuk membeli lagi. Bagi alasan lah. Betul lah tu. Syarat je jangan simpan. Tapi nak kita tahu pergi umrah, mana ada pakai baju warna-warni, telekung berbunga-bunga, bercorak-corak batik ke? Ada. Kan bosan lah kan? Kata telekung hitam pun hitam. Tak hitam putih. Betul tak? Kenapa tak akan bercorak-corak? Orang cakap tak ngaji pula kan? Walaupun tak ada larangan. Tak ada lagi lah saya jumpa. Kalau lelaki tak apalah, faham lah. Okey lah ni, kain ni. Ihram ni, kadang-kadang hilang kain atas tu. Mana pergi tak? Tak ada fikir apa. Tapi sebanyak itulah ibadat yang telah disyariatkan 1400 tahun dulu sampai sekarang. Itulah waktu yang paling membahagiakan kita. Betul tak? Dah. Mana kata bahagia ni mesti perlukan perhiasan, warna-warni, warna-warna kehidupan. Mana ada? Malah makin satu warna makin seronok. Tengok ten sujud tu kat mata bawah tu sekarang pakai nak masuk ihram je. Putih. Kita pun tengok Allah, hai cantiknya. Mana tak cantik Putih semua. Mana tak? Makna kata ganjaran bagi setiap amalan perbuatan itu adalah kegembiraan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Bermaksud kalau kita melakukan perbuatan sesuatu bekerja tapi tak gembira, soalannya bukan tanya apa yang tak kena pada kerja ni, tanya tak kena pada aku ni. Kenapa aku tak boleh gembira ni? Ya Allah, Allah tak gunakan gembira. Ya Allah, kurniakanlah gembira. Ya Allah, sebab aku nak menghadap kerja ni 20 tahun lagi ni. Ya Allah, adakah padanya tak ada pahala? Dia jawapan bagi satu perkara yang tidak mendatangkan gembira. Jawapannya adalah perkara itu tak ada pahala. Kalau kita rujuk pada Al-Baqarah ayat 25. Yang berpahala pasti gembira. Dia berbeza dengan seronok. Ustaz, tu yang seronok tu. Keseronokan, kegembiraan dua perkara berbeza. Kegembiraan melibatkan dalaman cerita. Keseronokan perkara yang di luar sana. Seronok melibatkan macam-macam perkara. Perlukan peralatan, perlukan muzik, perlukan warna, perlukan macam-macam diperlukan. Habis. Lepas tu dia mencari keseronokan lagi. Dan lagi. Sebab tu kadang-kadang keseronokan itu tak berhenti-henti kerana dia tak temui kegembiraan tu.
Sehinggalah keseronokan yang di luar batas, sehingga dia mencari perkara-perkara yang hilang kewarasan. Dia ingat seronok tu sampai tahap dia boleh mencapai tahap yang maksimum. Lala sekali gila. Ambil barang-barang terlarang. Salah. Seronok dan gembira. Ini pun perkara yang mesti dapatkan kefahaman yang benar. Seronok melibatkan keadaan, kebenaran, dan kita pun boleh merasai keseronokan itu, tak masalah. Tapi orang yang merasai keseronokan yang mana seronok tu bukan tujuan dia, tapi dia dah dapat gembira. Gembira ni telah dikurniakan oleh Allah melalui pahala tadi. Lalu dia boleh menikmati keseronokan selagi seronok tu tidak ada larangan syarak. Kan tajuk tu hiburan contoh kan. Ada lagu tu, berhibur tiada salahnya. Ada lagu tu kan. Kerana Islam itu indah. Tak ada salah hiburan itu selagi mana ada garis panduan, ada dobit dia, ada ruku-ruku, ada syarat-syarat dia tidak melalaikan, tidak melanggar ini ayat-ayat itu ada syarat dia. Tapi orang yang dah ada gembira, dia boleh menikmati keseronokan yang tanpa larangan tadi. Dan ingat seronok tu mungkin contohlah kita buat kumpul keluarga seronok, pasal muzik sikit yang tak ada lara tu, dengar borak-borak, habis event kita gembira lagi. Itu maksud dia. Habis saja kita nak ni cuti ni kan. Ini hari Selangor cuti. Kan? Jalan lengang. Dia hambat cuti daripada Jumaat lagi. Dia hambat cuti lah. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Pergi cuti, pergi sana, pergi sini. Seronok. Okay. Tapi seronok yang bersama dengan iman, habis cuti, dia tak menung je ni. Habis duit aku ni. Alah. Itu hari hotel bayar. Ya Allah. Menyesal pula pergi cuti tu kita. Udah menyesal pula. Dia tekan macam itu. Orang beriman, dia menikmati keseronokan. Habis seronok, dia rasa gembira. Malah gembira tu sudah ada dulu sebelum dia pergi cari keseronokan. Ini berbeza dengan orang yang tiada kegembiraan tadi. Hati-hati mas sekalian. Benda ni sangat halus kalau kita perhalusi dia. Buat tu hati-hati. Itu penting kepada kita nak membangunkan kepahaman yang mana kegembiraan tadi dapat apabila kita kembalikan jawatan yang hakiki, yang mana jawatan khas. Malah kita boleh jadikan amalan. Kalau orang tanya kerja kat mana? Kerja dekat Pekeso. Bos siapa? Sebut nama Pekeso lah. Siapa bos? Tapi kita jawab balik. Tak, sebenarnya saya kerja dengan Allah. Kerja dengan Allah. Sebelum saya dapat jawatan Pekeso, saya dah ada kerja dah. Kerja saya sebagai hamba. Jadi saya sebagai pekerja di Pekeso, yang mana sebenarnya saya adalah hamba yang sedang bekerja di Pekeso. Itu saya. Bukan makna tak ada kerja. Jangan anggap tak ada kerja. Kerja kita ada je. Itulah af'al. Sekejap lagi kita nak kerja, nak solat. Kerja kan ni? Jadi nak solat ni kerja kan? Ramai orang tak kaitkan solat ni kerja. Ramai orang tak kaitkan buat baik tu kerja. Tak buat baik pada orang, tolong orang tu kerja. Wah, itu satu pekerjaan. Suruhan. Segala suruhan kebaikan, itu pekerjaan bagi orang beriman. Bukan tak ada kerja. Orang cakap tak ada kerja, tak ada kerja. Itu kadang-kadang dia tak beramal. Walhal seluruhnya itu adalah pekerjaan. Malah pekerjaan kita pun kena pastikan selari dengan jawatan sebagai hamba tadi. Dia mesti comply dengan apa spek yang Allah nak. Walaupun dia apa pun jawatan atas dunia ni. Dia mesti comply dengan apa jawatan hakiki dia. Wallahualam, itu saja perbahasan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni, insya-Allah. Kita sambung perbahasan kita pada siri yang akan datang, insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasar kata tukaran bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Ras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.